Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli kumpulan dan Encik Mio Aris bin Mio Hamzah. Okay. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan MPU 3122 hubungan etnik iaitu tugasan 3 di bawah tajuk kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di Malaysia dari segi aspek politik, sosial dan ekonomi. Okey. Seterusnya. Okey, ini ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada saya sendiri Muhammad Saifuddin bin Azli dan saya Nur Syafiqah Aini binti Mafazil. Dan saya Wan Muhammad Hafizuddin bin Wan Zaki. Okey. Seterusnya, okey. Saya akan pergi kepada pengenalan subjek ini. Baiklah. Kursus ini memfokuskan pembinaan negara bangsa, konsep-konsep asas, hubungan etnik, masyarakat pluralistik alam Melayu, hubungan etnik dari perspektif pembangunan ekonomi, politik dan kepelbagaian agama, perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia dan usaha serta cabaran pemumpukan integrasi nasional. Okey, sebelum itu, terdapat 5 unsur tradisi perlembagaan yang kami akan kupas dari 3 aspek yang saya sebut tadilah, iaitu politik, sosial dan ekonomi. Okey, kita tengok 5 unsur ni, iaitu ada yang pertama, agama persekutuan, kedua, bahasa kebangsaan, ketiga, kedudukan kaum lain, keempat, pemerintahan beraja dan yang kelima, kedudukan istimewa orang Melayu dan peribumi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada aspek politik terlebih dahulu dan saya akan serahkan kepada Nur Syafiqah Aini. Silakan. Okey, terima kasih Saifuddin. Jadi hari ini saya akan terangkan mengenai kepentingan unsur-unsur berkait dari aspek politik. Okey, kita tengok kepada unsur yang pertama. Baik, kita akan kupas terlebih dahulu tentang agama persekutuan. Jadi cabaran berkaitan agama persekutuan ini, kenapa diangkat sebagai unsur di dalam perlembagaan, ialah cabaran pertama berlakunya penyalahgunaan agama dalam politik. Dan yang kedua, parti politik berdasarkan kefahaman agama masing-masing. Jadi bagaimana penyalahgunaan agama dalam politik ni ialah kita boleh tengok setiap parti politik dekat Malaysia ni mempunyai agama mereka tersendiri ataupun didominasikan oleh kaum-kaum yang tersendiri. Jadi mereka ada kefahaman masing-masing dan mungkin ketidakfahaman mereka yang sesuai menyebabkan berlakunya pergaduhan berkaitan dengan agama. Oleh itu, bagi menjamin agama persekutuan iaitu agama Islam, kita mengangkat agama Islam sebagai agama persekutuan di dalam perlembagaan. Okey, kita tengok kepada kepentingan. Yang pertama adalah untuk menjaga pentadbiran negara yang berlandaskan agama Islam dan yang kedua, kebebasan beragama dikemukakan kepada orang bukan Islam. Jadi, walaupun agama Islam merupakan agama rasmi Malaysia, namun kebebasan beragama diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab kita, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai budaya, bangsa dan juga agama. Okey, jadi kita boleh tengok poster di sebelah yang ditayangkan ialah kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan hendaklah dipatuhi dan tidak dipersoalkan, manakala agama-agama lain bebas diamalkan. Jadi itu supaya agama ini tidak didominasi ataupun tidak diubah suai oleh pihak politik. Oleh itu agama persekutuan telah dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia. Okey, so kita akan tengok kepada unsur yang seterusnya. Seterusnya saya teruskan dengan unsur yang kedua iaitu pemerintahan beraja. Cabaran pemerintahan beraja ialah proses demokrasi Malaysia yang menyebabkan pemerintahan negara bertukar setelah 5 tahun. Macam kita tahu,
negara kita Malaysia mengamalkan sistem demokrasi iaitu secara undian PRU kan. So setiap 5 tahun kita akan adakan PRU untuk memilih pemimpin iaitu Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya menteri-menteri yang lain. Okey, jadi kepentingan pemerintahan beraja ni adalah untuk menjaga kedudukan Yang di-Pertuan Agong YDPA sebagai raja yang memiliki kuasa tertinggi. Dan yang kedua adalah menjaga dan mengekalkan adat dan sistem pemerintahan tertua di negara. Okey, jadi sebenarnya raja yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan pentadbiran negara. Maksudnya kena berbincang dulu dan ada peraturan-peraturan ataupun peraturan yang ditetapkan kepada Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan. Tidak boleh sesuka hati menjalankan pemerintahan mengikut pandangan sendirilah. Okey, jadi sebab itu kita nak jaga pemerintahan beraja ni, kita nak jaga kedudukan YDPA. Jadi kita maktubkan dia di dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak akan tidak boleh dicampur tangan oleh rakyat lain termasuk sistem demokrasi. Jadi sebab itu pemerintahan beraja berada di dalam Perlembagaan Malaysia. Okey, jadi kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Baik, yang ketiga ialah bahasa kebangsaan. Seperti mana yang kita tahu, bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Jadi apakah cabaran bahasa kebangsaan ni di dalam aspek politik? Cabarannya adalah penggunaan pelbagai bahasa oleh ahli parlimen. Di dalam Dewan Perdebatan untuk menyelesaikan sesuatu isu, ahli politik kebiasaannya menggunakan lebih daripada satu bahasa. Kebiasaannya mereka menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa kedua kita iaitu bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, bahasa kebangsaan dimaktubkan di dalam Perlembagaan Malaysia adalah untuk menjaga bahasa rasmi Malaysia iaitu bahasa Melayu. Kepentingannya ialah dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan yang kedua mengelakkan kesalahfahaman semasa bersidang. Baiklah, seperti yang kita tahu, apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi negara, sudah menjadi kewajipan kepada rakyat Malaysia untuk memahami dan boleh berkomunikasi secara menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ni dimaktubkan di dalam perlembagaan adalah untuk membolehkan seluruh rakyat Malaysia memahami apa yang ingin disampaikan semasa berkomunikasi. Dan ianya menjadi satu cabaran di dalam Dewan Parlimen kerana sesetengah ahli politik lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa campuran yang akan menyebabkan kesalahfahaman beberapa orang ahli politik yang tidak menguasai bahasa kedua kita iaitu bahasa Inggeris. Jadi oleh itu wajarlah bahasa kebangsaan termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Okey, kita teruskan yang seterusnya. Baik, unsur seterusnya adalah kedudukan kaum lain. Seperti yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Iban dan banyak lagi kaum-kaum yang lain yang tinggal yang merupakan warga negara Malaysia. Jadi cabarannya ialah setiap parti politik diwakili kaum masing-masing. Dan yang kedua, semangat perkauman yang menebal. Okey, baiklah. Jadi macam yang kita tahu, saya bagi contoh. Contoh bagi parti politik MCA. Okey, parti politik itu dipelopori oleh kaum Cina. Jadi mereka mempunyai kefahaman mereka sendiri dan juga semangat perkauman mereka sendiri.
yang menyebabkan mereka ingin mengangkat martabat kaum Cina lebih daripada kaum lain. Oleh itu mereka tidak boleh melakukan sedemikian sebab kita ada kedudukan kaum lain di dalam perlembagaan negara. Jadi kepentingannya adalah untuk menjamin kecekapan, keadilan, ketulusan dan kelicinan pentadbiran. Dan yang kedua, setiap kaum bebas untuk berpolitik berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Jadi, setiap kaum diberikan kebebasan untuk berpolitik. Walaupun sesuatu parti politik itu dipelopori oleh kaum yang tersendiri, tak apa. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah untuk MCA. Ahli-ahli politik MCA terdiri daripada semua kaum Cina. Itu tidak jadi masalah sebab kaum Cina juga merupakan kaum di dalam negara Malaysia sendiri. Jadi untuk itu, untuk mengelakkan berlaku pertindasan antara kaum, Malaysia telah memaktubkan kedudukan kaum lain di dalam perlembagaan negara. Okey. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Saifuddin untuk kupas melalui aspek sosial. Silakan. Okey, terima kasih Nur Syafiqah Aini. Okey, tadi kita dah dengar penjelasan yang sangat jelas berkaitan dengan aspek politik. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan aspek sosial pula. Okey, unsur yang pertama saya akan bahas dekat sini iaitu tentang bahasa kebangsaan. Okey, kita tengok cabaran yang pertama. Ibu bapa yang lebih mementingkan pengajaran bahasa Inggeris kepada anak mereka sehingga anak mereka tidak petah berbahasa Melayu. Okey, kalau dekat sini kita tengok zaman sekarang, ibu bapa lebih mementingkan pengajaran bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu kepada anak mereka sejak kecil, betul? Okey. Terusnya cabaran yang kedua, perlembagaan telah membuat peruntukan yang telah menyamatarafkan kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, maksud dia dekat sini, dekat Malaysia sekarang ni, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diberi sama taraf. Taraf yang sama dekat negara kita ni lah. Okey. Keadaan ini sudah pasti akan menimbulkan kesukaran terhadap usaha mengembangkan dan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi negara ini. Okey, itulah cabaran bahasa kebangsaan dari aspek sosial. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan pula. Okey, kepentingan yang pertama dari unsur bahasa kebangsaan ni iaitu yang pertama, kita tengok bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa perantaraan. Okey, dekat sini kita dah tengok sejarah-sejarah yang terdahulu di mana Melaka pernah menjadi saksi bahawa bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa perantaraan atau lebih dikenali sebagai lingua franca. Okey, semasa zaman kegemilangannya dahulu. Semasa abad ke-15, Melaka dijadikan sebagai pusat perdagangan dan merupakan pelabuhan yang terkenal. Okey, pedagang-pedagang yang datang ke tanah Melayu dekat Melaka tu, diorang menggunakan bahasa Melayu ni lah, bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan. Okey, yang kedua, bahasa kebangsaan sebagai identiti negara yang seharusnya dibanggakan oleh seluruh rakyat di Malaysia. Okey. Negara kita juga terkenal dengan kepelbagaian etnik dan budaya serta kaum. Okey, bagaimanakah kaum-kaum etnik ini disatukan? Okey, kita tengok mereka disatukan di bawah satu bahasa yang dikenali sebagai bahasa Malaysia. Okey, hal ini demikian kerana tidak kira bangsa Cina atau India serta tidak kisah jika orang asli sekalipun, apabila kita bernaung di bawah panji Malaysia, kita wajar memartabatkan bahasa dan mengekalkan supaya bahasa Malaysia tidak hilang di bumi Malaysia ni. Okey. Seterusnya, saya akan pergi kepada unsur yang kedua iaitu agama persekutuan dari aspek sosial. Okey, cabaran yang pertama kita tengok dekat sini, sikap ahli politik yang lebih mementingkan kuasa berbanding
keharmonian negara. Okey, dekat sini saya ada tengok dekat utusan Malaysia. Okey, bila ada isu timbul yang dinamakan isu 3 muka surat untuk memperkenalkan Jawi di sekolah. Dan Jawi yang hendak diperkenalkan adalah yang ada dalam logo polis dan wang kertas saja. Okey, sebenarnya pembelajaran bahasa Jawi ni cara kita untuk mengenali negara kita, sedangkan warga negara China pun ada Jawi. Bukan Malaysia saja yang menggunakan tulisan Jawi ni, negara China pun ada. Okey, pengajaran Jawi ditentang oleh Dong Zong. Dong Zong dan pemimpin Pakatan Harapan, PH dari kaum bukan Islam. Okey, kita dapat tengok cabaran agama persekutuan ni dari aspek memperkenalkan tulisan Jawi yang ditentang oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Okey, seterusnya berlaku konflik antara kaum kerana kurang berpengetahuan tentang agama maupun bangsa lain. Okey, kita dapat tengok kepentingan yang pertama dari unsur agama persekutuan ni. Kita tengok yang pertama, memupuk persefahaman dan mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum dan agama. Dekat sini bila kita kaum yang ada dekat negara kita ni bersatu padu, bersefahaman, seterusnya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita lah kat Malaysia. Okey, yang kedua, kepentingan kedua, memberi kebebasan kepada rakyat Malaysia untuk memilih atau menganut agama masing-masing. Macam dekat Malaysia ni kita tahu kita ni datang dari pelbagai etnik ataupun bangsa lah. So, jadi dekat Malaysia ni kita diberi kebebasan untuk memilih atau menganut agama masing-masing. Okey. Seterusnya, unsur yang seterusnya, pemerintahan beraja. Okey, kita tengok cabaran yang pertama. Rakyat diberi kebebasan untuk bersuara sehinggakan ada yang sanggup mempertikaikan kuasa dan kutuk raja. Ni cabaran yang ada lah. Okey, di mana rakyat diberikan kebebasan untuk bersuara tapi salah dari segi penggunaan lah sehingga mempertikaikan kuasa dan kutuk raja. Okey. Kita pergi kepada kepentingan pula. Okey, yang pertama, untuk mewujudkan negara bangsa yang demokratik dan menghormati pemerintahan beraja. Yang pertama ni kita melahirkanlah rakyat yang menghormati pemerintahan beraja ni. Okey, yang kedua, dapat melahirkan rakyat yang menghormati antara satu dengan yang lain. Okey, saya pergi kepada slide yang seterusnya di bawah unsur kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera. Okey, kita tengok yang pertama, cabaran yang pertama, hak bumi putera dipinggirkan oleh orang yang bukan bumi putera. Okey, ini saya dapat tengok dekat utusan Malaysia juga. Okey, di mana di Dugong Sarawak, hak bumi putera yang diperjuangkan dikatakan resis oleh orang bukan bumi putera. Kenapa resis? Resis kerana merayu undi bumi putera bagi memperjuangkan hak mereka di Dugong yang sering dipinggirkan oleh wakil rakyat bukan bumi putera sebelum ni. Maksudnya dekat sini bumi putera dekat Sarawak dia memperjuangkan hak sahaja tetapi tidak disokong atau dibantah oleh wakil rakyat bukan bumi putera. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan unsur kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera. Yang pertama, mewujudkan rakyat yang menghormati hak masing-masing. Okey, yang kedua, mewujudkan negara bangsa yang maju dan gemilang. Okey, seterusnya. Okey, unsur yang seterusnya dari aspek sosial, kedudukan kaum-kaum lain. Okey, kita tengok cabaran yang pertama, terjadi perselisihan faham antara kaum Melayu dengan kaum bukan Melayu. Okey, dekat sini sejarah terdahulu ada membuat slogan Malaysia ditujukan ke arah pembasmian apa yang dikatakan diskriminasi dan layanan tidak adil hasil daripada penggunaan perkara 153 iaitu perlembagaan persekutuan.
Okey, dekat sini orang Melayu berasa tidak senang, tergugat dan melihat slogan itu sebagai satu percubaan untuk mempersoalkan dan mengurangkan kedudukan mereka yang akhirnya membawa kepada pemisahan Singapura dari Malaysia pada 1965. Okey, kita tengok dekat sini Keratan Akbar ni iaitu peristiwa 13 Mei di mana kaum-kaum di Malaysia ni saling bunuh-membunuh, iaitu seperti kita kenali peristiwa tersebut dipanggil peristiwa Parang Terbang. Okey. Seterusnya, saya pergi kepada kepentingan kedudukan kaum-kaum lain di Malaysia ni dari aspek sosial. Yang pertama, melahirkan negara bangsa yang saling memahami antara satu dengan yang lain. Okey, yang kedua, menyatu padukan kaum-kaum yang ada di Malaysia. Okey. Kaum-kaum yang lain pun penting juga sebab kita terkenal dengan negara kita terkenal dengan pelbagai etnik dan bangsa. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada aspek ekonomi yang akan dibentangkan oleh saudara Wan Hafizuddin. Okey. Dipersilakan. Terima kasih saudara saya Muhammad Saifuddin. Saya akan sambung pula tentang ekonomi, iaitu daripada segi ekonomi tentang kepentingan serta cabaran unsur-unsur tradisi dan perlembagaan. Okey, kita akan pergi kepada cabaran, iaitu cabaran ekonomi, iaitu yang pertama dalam bahasa Melayu. Yang pertama, penggunaan bahasa lain dalam aktiviti berjual beli. Yang ni kita sering lihat dalam perniagaan ni ada pencampuran bahasa. Sebagai contohnya bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni kita sering lihat sering digunakan lah dalam aktiviti berjual. Lebih-lebih lagi sekarang kan makin moden. Kiranya mereka ni mudahlah untuk berjual beli secara online secara atas talian. Maksudnya pengguna di Malaysia ni kurang menggunakan bahasa itulah Melayu lah ketika membeli ni. Okey. Selain bahasa Inggeris, ada juga penggunaan bahasa lain seperti bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ni kita boleh tengoklah sebab apa Mandarin ni dia jadi banyak kerana kita tahu yang mendominasikan ekonomi di Malaysia ini adalah bangsa Cina. Kita boleh tengoklah bangsa Cina ni mendominasikan ekonomi. Kaum mereka ni banyak lebih kepada perniagaan. Sebab itu kurang penggunaan bahasa Melayu dalam aktiviti perniagaan, berjual beli contohnya itu. Okey, itu adalah cabaran ini. Kita pergi kepada kepentingan. Okey, kepentingan bahasa Melayu dalam ekonomi iaitu yang pertama, menyatukan rakyat dari segi jual beli. Macam kita boleh tengok, walaupun sekarang banyak beli secara atas talian, kita juga tak terlepaslah rakyat belum lagi macam sepenuhnya beli secara atas talian. Kita boleh tengok juga contohnya, saya bagi contoh dekat kedai mamak. Kedai mamak ni walaupun peniaga itu orang berbangsa India, tetapi mereka ini menggunakan bahasa Melayu dalam berniaga. Kiranya dia dapat menyatukanlah rakyat tu. Contoh kedai mamak ni bukan sahaja orang India yang datang, ada juga kaum Melayu, kaum Cina dan berbagai kaum lah. Maksudnya di sini dia dapat menyatukan rakyat. Kalau kita memahami sesama bahasa ni, maksudnya kita dapat memahami antara satu sama lain. Seterusnya. Okey, daripada segi agama persekutuan pula. Okey, cabaran yang pertama akan berlaku unsur penipuan, rasuah dan tidak mematuhi syariah yang ditetapkan dalam aktiviti ekonomi. Okey, seperti yang kita boleh tahu, Malaysia ni macam banyaklah terpalit dengan kes-kes rasuah. Bukan sahaja daripada pemimpin atas, juga daripada orang bawahan lah. Maksudnya di sini, kita ni sebagai negara yang mengamalkan agama Islam
sebagai agama persekutuan, agama rasmi, kita patutlah menunjukkan contoh yang baik lah. Sebab kita mengamalkan Islam. Islam tidak ajar untuk kita buat rasuah, penipu sebagainya. Maksudnya kalau macam banyak juga aktiviti rasuah, penipuan dalam berniaga ni, ia boleh menjatuhkan ekonomi negara tu lah. Contohnya kalau tidak perjudian ni berleluasa dalam, bukan perjudian lah, unsur scammer penipuan tu, penipuan secara atas talian ni berleluasa dan tidak dibendung, maknanya ekonomi negara kita akan cepat mundur, cepat jatuh. Sebab unsur-unsur penipuan ini tidak dibendung. Khususnya pemprosesan makanan yang meragukan. Okey, yang ni kita akan kaitkan dengan kepentingan. Okey. Kita pergi kepada kepentingan lebih dahulu. Kepentingan yang pertama, yang memberikan hak kepada yang berhak. Maksudnya di sini agama Islam ni tidak menyekat hak kemanusiaan. Islam ni tidak menyekat hak manusia untuk bersuara, untuk mengamalkan agama yang kepercayaan mereka, macam itulah hak mereka untuk hidup. Maksudnya mereka ni bebas untuk berniaga ataupun menjalankan aktiviti harian. Sebab apa? Sebab Islam bukanlah macam tidak memberi kebebasan untuk berniaga. Seperti contoh pada zaman Rasulullah dahulu, Nabi sendiri berdagang, berjual beli dengan orang Yahudi. Maksudnya Rasulullah tak marah pun macam kita untuk berjual beli dengan orang bukan Islam ataupun kaum lain. Yang kedua, menaikkan nama negara di mata dunia. Yang ini saya nak kaitkan dengan cabaran tadi, pemprosesan makanan yang meragukan. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia ni merupakan agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Kita tahu ini bermakna kita mengamalkan banyak berniaga makanan halal lah. Pernah dengar kan Malaysia sebagai pusat hub halal? Maksudnya di sini kalau macam kita ni memegang title agama Islam secara agama rasmi Malaysia, maksudnya negara luar ni tahu, Malaysia ni agama Islam. Maknanya negara Islam yang lain-lain tu mereka yakin takkanlah negara Islam ni nak menjual makanan yang tidak bersih, tidak halal. Bukan makanan lah, benda-benda lain seperti unsur penipuan. Contohnya bank Islam. Kebanyakan bank ni tidak mengamalkan bank syariah. Bank Islam sahaja yang mengamalkan bank syariah. Okey, terusnya kita pergi kepada kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi. Dari segi ekonomi, cabaran yang pertama, timbul isu rasa tidak puas hati dalam kalangan kaum lain terhadap hak keistimewaan dalam menjawat jawatan khas dalam kerajaan. Okey, timbul rasa tidak puas hati ni banyaklah kita boleh nampak daripada sebelum merdeka lagi sampai sekarang. Isu yang rasa tidak puas hati ni dalam kalangan kaum lain memang akan timbul setiap tahun. Okey, ni bukan sahaja dalam istimewa dalam menjawat jawatan khas dalam kerajaan. Ia boleh juga pada dalam beasiswa. Isu beasiswa ni juga timbul. Saya boleh beri contoh. Okey, contoh bantuan siswa ini pernah timbul, iaitu Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPM membantah langkah kerajaan menaikkan kuota beasiswa untuk bukan bumi putera sehingga 45%. Maksudnya kerajaan nak menaikkan beasiswa kaum bukan peribumi yang menyebabkan kaum peribumi dan orang Melayu ni rasa macam tergugatlah akan tindakan itu. Presiden Persatuan PKPIM itu beliau mengatakan jika kerajaan membuat perkara ini, ia akan mencipta jarak yang lebih jauh
dalam menangani isu rakyat Malaysia secara menyeluruh. Maksudnya kalau ini boleh berlaku, ia akan menimbulkan satu isu lah. Isu macam yang kita pernah lalui, iaitu isu 13 Mei tu. Peristiwa tu kita tak nak berlaku kan, pergaduhan antara kaum. Okey, kita pergi kepada kepentingan kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi. Pertama iaitu menjaga hak dan sensitiviti antara kaum. Okey, dia menjaga hak lah. Kalau macam perlembagaan ni tidak dibuat, maksudnya kaum lain boleh masuk campur dengan hak yang diberikan. Maksudnya boleh sama rata lah hak dia orang ni. Okey, dan itu isu sensitiviti juga. Sensitiviti ni contoh macam zaman dulu lah, zaman perang dulu, kita boleh tahu macam orang Melayu yang banyak berjuang untuk mempertahankan tanah Melayu. Kalau macam contoh kita beri hak, tiada hak keistimewaan kepada kaum Melayu dan pribumi ni, maknanya tidak adil lah bagi mereka. Sebab mereka ni perjuangkan tanah mereka, tapi kaum lain juga boleh menikmati hasil daripada negara itu. Maknanya tidak adil lah. Sebab itu kita harus jaga sensitiviti antara kaum ni. Yang kedua, menyumbang pembangunan infrastruktur. Maksudnya di sini boleh kita tahu macam contoh orang Melayu kan. Orang Melayu ni kurang sikit dalam perniagaan. Maksudnya dia orang tidak lebih kurang majulah daripada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Cina. Bukan orang Malaysia sahaja, orang asli juga di Sabah Sarawak, mereka juga bukan tidak maju, macam belum lagi membangun secara itulah. Maksudnya dengan adanya hak keistimewaan ni, mereka ni dapatlah merasa sedikit bantuan. Kalau macam tak ada bantuan, mungkin mereka sekarang tak ada lah. Maksud saya tak ada tu susahlah nak survive, nak bertahan hidup. Okay, pentingnya hak keistimewaan ini kepada orang Melayu dan pribumi bagi membangunkan kehidupan mereka di kampung ataupun di mana-mana sahaja. Okey, itu sahaja daripada kami. Silakan Syafiqah. Okey, baiklah. Jadi sebentar tadi itulah pembentangan kami berkaitan dengan tajuk yang diberikan, iaitu kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran hubungan etnik di Malaysia dari aspek politik, sosial dan juga ekonomi. Jadi diharapkan apa yang kami bentangkan sedikit sebanyak akan membuka mata rakyat Malaysia bahawa unsur-unsur tradisi ini dimaktubkan di dalam perlembagaan adalah bukan secara suka-suka ataupun bukan usaha yang sia-sia. Ada sebab tertentu kenapa unsur-unsur tersebut berada di dalam perlembagaan. Jadi sebelum saya menutup tirai pembentangan perkongsian ilmu kita, ingin saya sampaikan serangkap pantun. Baiklah. Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu. Bermacam-macam keturunan bukanlah halangan untuk membina bangsa yang maju. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.